Dia macam ni, orang keliru dengan perkataan Tuan Guru ni Abdul Aziz. Beliau sebenarnya bercakap menggunakan kaedah mantik. Kaedah mantik. Kaedah mantik ni dia ada mukaddimah, dua mukaddimah. Asas dah, yang basic. Dua mukaddimah, satu natijah. Contoh, saya bagi contoh. Kita ambil contoh dulu. Benda yang memabukkan adalah haram. Mukaddimah pertama. Arak itu memabukkan. Mukaddimah kedua. Natijahnya arak adalah haram. Apa kaedah mantik yang Tok Guru Aziz guna? Mukaddimah apa? Dia kata pertama sekali, dia kata memperlekehkan Islam itu adalah murtad. Okey? Dia kata UMNO tolak Islam. Erti UMNO tolak Islam ni bererti UMNO memperlekehkan Islam. Tapi dia tak bagi natijah. Dia biar natijah tu orang menghukum. Ini masalah besar. Saya bukan minta dia bagi natijah. Begitu juga saya tak minta dia membiarkan natijah orang manusia sendiri menghukum. Orang akan mudah menghukum UMNO itu murtad kerana memperlekehkan Islam. Ini kaedah mantik. Mengapa tak diberikan natijah? Supaya lebih senang lah. Supaya senang nanti bila orang kata UMNO murtad, tak kata UMNO murtad. Sebenarnya kaedah ini adalah kaedah golongan-golongan falsafah. Golongan-golongan ahlul kalam. Golongan-golongan falsafah dan ahlul kalam yang menggunakan kaedah seperti ini, antara yang menggunakan kaedah yang seperti ini. Jadi saya kira dalam isu yang dalam hal yang seperti ini, walaupun Tok Guru tidak menyebutkan natijahnya, tetapi kita faham berdasarkan dua mukaddimah yang dia bagi. Memperlekehkan Islam adalah murtad. UMNO tolak Islam berarti UMNO memperlekehkan Islam. Maka natijahnya apa? UMNO adalah apa? Murtad lah. Itu natijah dia. Sebab memperlekehkan Islam adalah murtad. UMNO tolak Islam. Tolak Islam berarti memperlekehkan Islam. Jadi natijah ni yang kita tak mahu. Salah besar dilakukan yang seperti ini. Kat mana memperlekehkan Islam? Bahkan dalam kenyataan tersebut dia kata UMNO menolak Islam dalam dasar-dasarnya. Dasar-dasar perlembagaan UMNO Fasal 3. Mungkin saya nak kena ingatkan balik Tuan Guru ataupun sahabat-sahabat di dalam PAS. Fasal 3, 3.3, kerja UMNO ni buat apa? Antaranya menegakkan, mempertahankan dan mengembangkan agama Islam. Ini adalah dasar. Perkataan Islam merangkumi semua. Seperti mana PAS pada hari ini untuk memperjuangkan negara berkebajikan. Bila kita kata negara berkebajikan tu tak ada pun, tak dinyatakan pun, mana dalil dia? Dia berkata negara berkebajikan tu bermaksud merangkumi semua negara Islam semua sekali. Macam lah. Maka bila kita katakan UMNO menegakkan, mempertahankan, mengembangkan Islam, bermaksud segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam itu kerja UMNO untuk sebarkan dan perluaskan. Maka satu perkataan yang salah yang Tok Guru katakan, UMNO keluarkan Islam daripada dasar partinya. Tak kena, tak betul. Ini secara adil. Saya bukan bersoal nak pertahankan UMNO dan sebagainya. Kena adil dalam isu ni. Okey, itu yang satu. Betul, seterusnya perkataan kaitan dengan murtad. Nak kaitkan memperlekehkan Islam. Kat mana memperlekehkan Islam? Kita kena ingat, kita kena faham. Membaca hukum dengan menghukum lain. Apa yang Tok Guru Aziz nak buat? Cara dia nak menghukum, dia menghukum UMNO. Sebab dia tak kata sekiranya UMNO cakap macam ni, jika UMNO tolak Islam, jika UMNO pelekeh Islam. Kalau dia kata macam tu tak apa, kita tak berhak kata apa-apa. Seperti mana kita boleh kata jika PAS hina Islam. Nampak? Okay. Tapi sekarang ni dia tak sebut perkataan. Dia kata UMNO tolak Islam, UMNO pelekeh Islam. Itu dia cakap. Bahkan yang mempersoalkan agama UMNO. Jadi ini saya katakan kaedah dan cakap yang seperti ini, kaedah menghukum, bukan membaca hukum. Jadi ini dua benda yang berbeza. Jadi bila kita membaca hukum, kita kalau buat perbuatan memperlekehkan Islam ni boleh terkeluar daripada Islam. Saya setuju 100% dengan Tok Guru. Cuma bila kita nak sampai nak menghukum UMNO ke ataupun nak menghukum sesiapa, kita kena lalui beberapa proses. Proses apa? Pertama sekali, kita kena tegakkan hujah dulu. Benarkah dia ni buat perbuatan yang mana dia tahu apa tidak? Dia ada hujah, ada dalil ke tidak? Contoh bila dia bercakap pasal contoh bila dulu ada dia daripada ini kita kena tegur, kita kena betulkan. Kalau sekiranya potong tangan, rakyat Kelantan makan sup tangan. Saya tak kira siapa pemimpin UMNO akan cakap ni, kita kena dedahkan. Dia cakap ni hujah sampai ke lagi kepada dia hujah. Kita tegakkan lagi. Jadi kita jumpa dengan dia, cakap dengan dia, kamu tak cakap macam ni. Cakap macam ni adalah haram. Sikap kamu ni salah. Contoh. Kalau dia akui
kita tak dikata dia murtad. Tapi kalau sekiranya dia kata ikut suku aku nak cakap, kita kena pergi proses yang kedua. Setelah kita tegakkan hujah untuk dia, dalil daripada Quran, daripada hadis tuan, tak boleh hina macam tu hukum hudud, tak boleh. Kalau sekiranya dia tak terima, kita pergi yang kedua. Dia jahil ke tak jahil? Ini proses ini Al-Quran dan Sunnah ajar kita. Kata Nabi SAW, rufi'an al-aqlam an thalatha. Diangkat pena itu daripada 3 jenis manusia. 3 jenis manusia. Antaranya daripada orang yang tak tahu. Orang yang tak tahu sampai dia tahu. Yang ni dia tak ada ilmu sampai dia ada ilmu. Nampak tak? Itu antaranya. Okey, orang yang tak sengaja kepada sengaja, contoh. Tu yang kedua, yakni kita katakan kejahilan. Setelah kejahilan kita pergi proses yang ketiga. Yang dia sengaja buat ke tidak? Adakah dia terpaksa? Adakah dia dipaksa? Adakah dia dalam keadaan yang terlupa? Semua proses ni kita kena lalui. Tak boleh senang-senang kita nak menghukum orang. Sebab tu saya seru kepada Tuan Guru Abdul Aziz pada PAS, lebih kepada membaca hukum, jangan menghukum. Itu yang terbaik. Wallahualam. Apakah bahayanya perkara seperti itu, Ustaz? Saya tinggal-tinggal baca surat ni. Dia sebenarnya perkara seperti ini dia sangat memberikan implikasi yang negatif terhadap umat Islam keseluruhannya. Sangat negatif saya katakan. Mengapa saya katakan sangat negatif? Pertama, dia akan mengembali semula nostalgia kafir-mengkafir. Berpunca daripada amanat Tuan Guru Haji Abdul Hadi dulu setelah berlaku sejarah ni. Walaupun Tok Guru Haji dia kata dia tak masuk mengkafirkan dan sebagainya, tapi implikasi dia semua orang tahu. Bahkan teman dan sahabat saya sendiri, ibu bapanya bercerai kerana politik. Ibu bapanya bercerai kerana politik. Mak dia pro PAS, bapa dia pro UMNO. Diminta supaya diceraikan. Sampai sahabat saya, bukan orang lain, bukan cerita ketiga, teman dan sahabat saya sendiri. Jadi saya kata di sini, solat di belakang Imam UMNO tak sah. Makan sebelian orang UMNO tak sah. Cerita ni masyhur atau tidak? Masyhur. Adakah kita ingin mengembalikan semula peristiwa ini yang membawa kepada perpecahan umat Islam? Jadi jangan bawa kafir-mengkafir. Jangan bawa masuk. Kita katakan nak menggunakan agama untuk kepentingan. Jangan babitkan syurga dan neraka. Maksud jangan babitkan syurga dan neraka ni menggunakan syurga dan neraka untuk kepentingan. Tak sokong kami, tak bersama dengan kami. Tengok, tu syurga masuk neraka. Tak bersama dengan kami, murtad lah. Contoh, saya bagi contoh. Tak semestinya mereka kata sedemikian. Saya tak kira siapa, sama ada UMNO, sama ada PAS, sama ada PKR, tak berhak untuk mengatakan sedemikian rupa. Sebab tu saya katakan, saya tekankan berulang kali, Islam bukan PAS. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang berhak dianuti oleh sesiapa sahaja. Bahkan bagi umat Islam dituntut untuk mempertahankan agama ni. Bukan sebenarnya dia nak bebas memilih mana-mana agama yang dia nak. Islam kena pertahankan. Sebab tu saya komen. Saya kata kalau kita tengok macam kenyataan YB Nurul Izzah kan dalam isu Melayu bebas. Saya katakan ini bercanggah dengan dasar PAS. PAS nak buat hudud. Antara hukum hudud adalah bunuh bagi orang yang murtad. Sedangkan Nurul Izzah nak bagi buka bebas. Jadi jelas berlaku satu percanggahan. Jadi ini implikasinya sangat buruk. Dan saya minta agar kafir-mengkafir ini dihentikan. Jangan bila tiap-tiap nak main pilihan raya habis pakai orang kafir. Dan kena ingat balik satu kenyataan Tuan Guru juga yang saya tertarik juga. Apabila beliau mengatakan sejarah apa ni dulu UMNO PAS keluar daripada UMNO dan sebagainya. Saya kira ramai orang tahu kot sejarah. Ada yang SMS kepada saya kata dah PAS keluar daripada UMNO dulu ni mereka membentuk PAS kerana mereka UMNO tak mau laksanakan Islam. Saya katakan sejarah telah membuktikan bahawasanya keluarnya orang seperti Datuk Asri dulu daripada UMNO, mereka menubuhkan PAS bukan kerana isu tersebut, bukan kerana bercakap tentang negara Islam, bukan kerana bercakap tentang hudud baru-baru ni je. Jadi mereka bercakap kerana isu berlaku perselisihan di kalangan mereka tentang kepentingan dan sebagainya. Jadi kita jangan mudah untuk menuduh orang kerana kita tak setuju dengan mereka. Saya sarankan dan saya cadangkan umat Islam bersatulah tanpa mengira kepentingan politik. Bersatu, perpaduan dan persatuan umat Islam ini akan memberi kesan dan impak yang sangat positif kepada pembangunan dan keamanan dalam negara ini. Wallahu a'lam.